Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Muslimin muslimat umat Rasulullah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah taala. Seorang ulama besar Saudi bermazhab Hambali, faqih, usuli, Profesor Dr. Abdul Salam Asy-Syuair. Ketika beliau ditanya dalam majlis ilmu yang dikendalikan beliau, apa pendapat tuan tentang soalan dan aliran pemikiran hari ini? Mazhab ni dia tak ada dalil. Pendapat mazhab ni tak ada dalil. Pendapat mazhab ni tak ada dalil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Profesor Dr. Abdul Salam Asy-Syuair menjawab persoalan tersebut bahawa dakwaan mazhab tiada dalil adalah salah. Itu satu. Pemikiran begitu, pemikiran yang salah. Tadi kita dah sebut, pemikiran macam tu bukan di Malaysia saja tuan-tuan. Dia di seluruh dunia ada. Kelompok-kelompok yang sangat kecil ni yang membawa fahaman yang tidak selari dengan manhaj Ahlus Sunnah ni ada. Sebab tu sampai soalan di luar negara pun ada soalan ni. Mereka berkokok di sana di sini mengelirukan umat Rasulullah, mengajak untuk terus mengambil daripada Quran dan hadis. Satu, yang kedua, mempertikai dan meremehkan mazhab. Sehingga bukan dalam negara saja, luar negara pun ada soalan ni. Apa pendapat Tuan Syekh, Tuan Doktor, ada orang sebut mazhab ni tak ada dalil. Dia kata tak betul. Dakwaan itu tidak betul. Jangan sesekali sebut bahawa pendapat atau mazhab ini tak ada dalil. Macam mana kamu boleh menisbahkan kepada sebuah gagasan pemikiran bahawa mereka mengeluarkan hukum syariat Allah tanpa berpandukan kepada dalil? Ini satu su'uzon yang sangat besar, bukan kepada satu orang ulama, sekumpulan besar ulama. Dia kata benda ni tak betul. Satu buruk sangka yang sangat besar, bukan kepada satu ulama, sekumpulan ulama. Macam mana kamu berani sebut sekumpulan ulama ni, gagasan pemikiran ulama, buat keluar hukum tak ada dalil? Tadi sebab kita dah cerita di awal tadi, bila sebut mazhab Hambali bermaksud satu gagasan pemikiran yang dianggotai oleh ratusan ulama pakar yang meneliti pendapat-pendapat ni. Kadang-kadang tidak hanya Quran dan hadis, mereka menggunakan pakai sumber-sumber dalil yang lain lah, yang kedua, ketiga dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyebutkan, yang ini tak ada kena-mengena dengan isu tadi. Dulu ada zaman 10 kurun yang lepas, 12 kurun yang lepas, awal-awal dulu, ada ulama dia pakar hadis dan ada ulama dia pakar fiqh, dia fuqaha, seperti Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad alladhi tuwfiya sanata 55. Imam Muhammad Al-Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijriyah. Beliau pakar mazhab Syafi'i. Ada ulama dia menggabungkan kedua-duanya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kana al-fuqaha at-tibba wal muhaddithuna sayadilah. Zaman aku dulu melihat ulama-ulama yang faqih ini mereka adalah doktor. Dan ulama-ulama hadis pula mereka adalah ahli farmasi yang tahu jenis ubat, fungsi ubat. Tetapi yang lebih hebat daripada tu adalah para doktor. Dia tahu juga nak ambil ubat mana, dia tahu jenis penyakit, punca penyakit dan macam mana nak rawat penyakit tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal memuji gurunya, faja'a Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tabiban saydalaniyan. Maka telah datang kepada kami ketika itu, muncul kepada zaman kami ketika itu, Imam Muhammad bin Idris, iaitu Imam Syafi'i,
Bukan saja seorang tabib, bahkan dia juga saydalani. Bukan saja faqih, dia juga muhaddis. Boleh tengok, tuan-tuan boleh rujuk ayat tadi dalam Tarikh Dimashq lil Imam Ibnu Asakir. Dan saya juga nak sebut untuk yang tajuk anti mazhab ni, golongan anti mazhab yang disedari oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mula muncul 100-200 tahun ni tuan-tuan. Bukan saja ulama luar negara, ulama-ulama dalam negara pun membincangkan kerisauan mereka tentang kumpulan ini. Kumpulan yang menyalahkan mazhab, kumpulan yang ajak orang awam nak faham hukum, pergi cari terus. Ni app ada dah, tekan je hadis ni, jadi dia keluar lah sahih ke hasan, ke maudhu', ke dhaif. Dhaif tolak terus. Betulkah pemahaman begitu? Untuk mengajak orang awam yang wajib bertaklid sepatutnya mengikut pandangan beberapa imam Al-Amidi, Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin tadi, kan? Sepatutnya wajib bertaklid, kita duk ajak terus ni. Kumpulan ini, saya nak baca tuan-tuan, seterusnya daripada buku Kuasa Usul Fiqh. Buku tu tajuk Kuasa Usul Fiqh, pengarang dia Al-Syekh Al-Ustaz Fawaz Fadil Nur. Ustaz Fawaz Fadil. Hafizahullah. Dia kata apa? Gerakan Al-Mazhabiyah. Ni dia sebut, bukan rekaan saya. Gerakan Al-Mazhabiyah. Ni kumpulan ni, yang tanpa mazhab ni, merupakan gerakan yang tidak sihat. Kerana mereka beranggapan bahawa mazhab merupakan lawan kepada Quran dan Sunnah. Orang awam faham apa? Bila gerakan ni mai, jom kita terus kepada Quran dan Sunnah, sebab mazhab ni ulama-ulama mereka banyak salah. Nampak doktrin berbahaya ni. Kata Syekh Fawaz, gerakan Al-Mazhabiyah ni merupakan gerakan yang tidak sihat. Kerana mereka beranggapan mazhab merupakan lawan kepada Quran dan Sunnah. Mengikut pandangan mereka, mazhab ini dilihat seolah-olah tidak bersandarkan kepada Quran dan Sunnah. Tadi saya dah hurai. Sebenarnya, mazhab itulah dalil, mazhab itulah yang paling sunnah. Tadi kita dah hurai panjang. Tuan-tuan dah tengok macam mana Imam Syafi'i dia faham, macam mana pendapat dia semuanya ada dalil, macam mana praktis ibadat imam-imam ini ada sanadnya. Daripada tok guru dia, dia lihat tok guru dia, tok guru dia lihat tok guru dia, akhirnya kembali sampai ke sahabat, ke Nabi SAW. Saya sambung, golongan ini tertipu dengan diri sendiri. Golongan mana? Hak duk ajak anak-anak tuan-tuan, yang duk ajak tuan-tuan. Hati-hatilah tuan-tuan. Kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan ini tertipu dengan diri sendiri, bahkan pada masa yang sama, mereka membina mazhab yang baru tanpa disedari. Tuan-tuan faham tak? Kenapa ulama-ulama kita kata, geng hak ajak pi cendok terus daripada Quran hadis, tak mau mazhab ni, mereka pun buat mazhab sendiri. Sebab daripada ratus ribu hadis tu, tak semua dia faham pun. Akhirnya dia pun rujuk. Rujuk kitab A, rujuk kitab B, maka itulah mazhab kamu. Ulama yang mengarang kitab, yang menulis jawapan kepada makna hadis tu, kamu ambil pendapat tu, itulah mazhab kamu. Kamu taklid dia. Akhirnya kamu tak terlepas daripada bertaklid. Kamu tak terlepas daripada bermazhab ikut pandangan orang tu juga. Yang kata tak mau tadi ni, dia pun tak mampu. Dia pun tak ada kemampuan. Sedangkan mazhab sebenarnya ialah pemudah bicara. Mazhab bukan agama. Betul, mazhab bukan agama. Saya tak kata siapa tak ada mazhab, dia bukan agama Islam. Mazhab bukan agama, mazhab pemudah bicara. Untuk faham Quran dan hadis. Bahkan memudahkan saya dan kita semua untuk beramal dalam kehidupan. Supaya kita yakin benda kita amal tu memang itulah kepahaman yang benar. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita boleh tengok buku Kuasa Usul Fiqh. Yang mana nukilan tadi Ustaz Fawaz ambil daripada rujukan daripada Usul Fiqh Al-Islami, Usulul Fiqh Al-Islami, karangan Dr. Wahbah Zuhaidi rahimahullah. Kemudian Dr. Hafiz Sa'rani pula seorang pakar di Malaysia, pakar hadis di Malaysia, pengarah Institut Kajian Hadis dan Akidah Kuis. Pakar hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, dia menamakan golongan ini golongan anti mazhab. Beliau menamakan mereka ni. Kata beliau dalam satu artikel yang beliau tulis, adapun golongan anti mazhab,
yang tidak mahu bermazhab dengan dakwaan ingin langsung merujuk kepada Quran dan hadis. Tuan-tuan nampak ah? Penyakit ni disedari oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam dan luar negara. Depa tahu dan depa tahzir. Depa bagi peringatan kepada saya dan kita semua. Golongan anti mazhab yang tak mahu bermazhab dengan dakwaan ingin langsung merujuk kepada Quran dan hadis, sebenarnya tanpa sedar turut bermazhab juga. Naknya depa bermazhab juga untuk faham kandungan Quran dan hadis yang begitu luas dan rumit, yang ada sistem. Ini kerana, kata Dr. Hafiz, semua pandangan yang didakwa sebagai kuat oleh mereka hakikatnya adalah kefahaman yang juga datang daripada hasil ijtihad para ulama. Hak mereka kata kuat, mereka ambil tu, ambil siapa punya? Kamu faham sendiri ke? Tak semua orang awam, bahkan majoriti orang awam tak ada kemampuan untuk faham sendiri, termasuk saya. Kita tak ada kemampuan, sebab tu kita tetap bertaklid. Jelasnya mereka juga bermazhab dengan ijtihad ulama yang menjadi ikutan mereka. Akhirnya bila tak faham hadis itu, hadis yang ratus ribu jumlah tadi, mereka tanya. Ataupun rujuk buku, maka itulah mereka juga bertaklid dan ikut ulama lain. Cuma disebabkan tidak mempunyai usul dan kaedah mazhab yang konsisten, maka turut berlaku banyak perselisihan pendapat sesama mereka. Hak kumpulan yang anti mazhab tadi. Justru, kata Dr. Hafiz, bermazhab artinya apa? Kata Dr. Hafiz, berusaha menurut tuntutan Quran dan Sunnah secara disiplin dan sistematik. Nak faham apa yang Allah sebut dalam Quran, nak faham apa yang Nabi sebut dan Nabi larang dalam hadis secara disiplin dan sistematik, itulah bermazhab. Jika tidak, bererti dia cuba mengikut Quran dan Sunnah tanpa sebarang disiplin serta sistem yang jelas. Namun, golongan anti mazhab mendakwa mereka lah yang paling mengikut sunnah, dan itu tidak betul. Begitu juga dengan gelaran ustaz sunnah kepada ustaz yang tak ada mazhab. Kononnya ustaz sunnah yang pakar ni ambil terus daripada Quran dan hadis. Hafal 10,000 hadis pun tak ada. Hafal 10,000 matan hadis pun tak ada di Malaysia. Baca kitab boleh lah, memang boleh. Yang menghafaz dan memahami. Seperti fahaman para ulama dulu. Tiba-tiba mendapat gelaran ustaz sunnah. Sunnah kok mana pun tak tahu. Sunnah siapa, sunnah Nabi apa, sunnah kok mana. Mereka ni kan. Rupanya hari ni baru kita tahu ulama yang bermazhab itulah ulama yang sunnah. Bermazhab itulah bermaksud mengikut tuntutan Quran dan hadis dengan cara berdalil, dan bermazhab itulah bermaksud menjaga diri kita untuk faham syariat ni secara lebih teratur, sistematik dan konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.